kelebihan tertentu kadang-kadang dengan sebab kelebihan-kelebihan itu, ilmunya lebih sikit, pandai cakapnya lebih sikit, bini dia lawa pada yang lain, dia pun jadi sombong. Dia lupa tentang pemberi nikmat. Dalam pada itu, ada sementara orang melupakan yang memberi nikmat, lantas membandingkan nikmat-nikmat yang diperolehinya itu dengan yang diperolehi oleh orang lain yang tingkatannya berada di bawah. Sama. Ibarat kita satu kelas, murid kan, kita ada anak murid satu kelas. Ada satu cikgu mengajar di depan. Jadi bila cikgu mengajar di depan, kebetulan kita duduk depan. Bila kebetulan kita duduk depan, apa-apa contoh pun cikgu bagi contoh kita. Jangan kerana cikgu tadi ni suka sentuh bahu kita, kita rasa kita anak murid yang paling disayangi. Sebenarnya semua dalam kelas itu anak murid cikgu tu. Sudut pandang cikgu ni semua sama, disayang semua, tapi kita perasan lebih. Begitu banding Allah Ta'ala dengan hamba dia. Sudut pandang Tuhan, kita dengan dia, apa beza tak? Hamba ni hamba aku juga, sama aja. Tetapi yang menerima nikmat itu melihat dari sudut yang lain. Dia melihat apa yang dia dapat, lalu dia beranggapan Tuhan sayang lebih ke dia. Atas sebab itu dia sombong. Padahal Allah Ta'ala bagi semua sama. Allah Ta'ala semua Allah Ta'ala bagi. Kalau yang ini lebih, kalau itu kurang. Dia harta banyak, sihat dikurangkan sikit. Kawan ni tak berapa duit, tapi sihat Tuhan bagi banyak. Jadi duit kawan tu yang banyak-banyak tu adalah peluang dia beli ubat sebab dia duit banyak. Kawan ni sakit, dia tak payah beli ubat sebab dia bukan ada sakit apa. Jadi payment pusing-pusing lebih kurang juga. Itu kalau kita melihat dari sudut yang memberi nikmat. Kemudian direndahkan dan diremehkannya orang yang memperoleh nikmat yang lebih sedikit daripada itu. Dan ini adalah penyakit takabur, dipelekeh kepada orang lain. Al-Quran telah memperhatikan faktor ini ketika menceritakan kisah dua orang pemilik kebun dalam surah Al-Kahfi kan. Allah Ta'ala bagi perumpamaan, dan membuatlah perumpamaan bagi mereka tentang dua orang laki-laki. Salah seorang daripadanya kami buatkan dua kebun anggur. Sekitarnya kami tumbuhkan pohon korma, dan antara keduanya kami adakan ladang. Kebun anggur, pohon korma pun ada. Masing-masing kebun itu menghasilkan buahnya. Anggur berbuah, korma pun berbuah. Dan tiada yang kurang sedikit pun daripadanya. Serta kami alirkan di tengah keduanya sebuah sungai. Sungai pun mengalir. Sungai itu air itu siapa punya? Allah punya. Tengok Tuhan tak turun hujan. Semua pakai gelabah belakang. Tongkat air pun tak ada kenapa. Empangan itu dia punya. Katalah itu dia punya. Tuhan tak turunkan hujan. Dia nak kata apa? Tak boleh buat apa dia. Jadi siapa punya sebenarnya? Semua Tuhan punya. Lalu Tuhan Allah Ta'ala alirkan di tengah-tengah tadi ini sungai. Pemiliknya kaya. Lalu dia berkata kepada sahabatnya ketika bercakap-cakap dengannya, apa dia kata? Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat daripada pengikutmu. Hartaku lebih banyak, pengikut aku pun lagi ramai. Maknanya dengan harta dan pengikut itu dia rasa sombong dan bongkar. Padahal harta siapa bagi? Allah bagi ya. Pengikut, peminat. Siapa yang dorongkan hati orang lain minat dia? Siapa yang mendorongkannya? Dia sendiri. Tak mampu. Allah Ta'ala. Jadi kalau macam itu, tak disombongkan apa. Maka bila Allah Ta'ala yang bagi semua, siapa yang patut sombong? Yang patut sombong ialah Allah Ta'ala. Tuhan bagi semua. Kita ni hidup, siapa hidup? Allah Ta'ala hidup. Lepas tak ada yang mati, siapa yang mati? Allah Ta'ala juga bagi mati. Kalau yang itu siapa boleh sombong? Tuhan lah. Sebab itu Allah Ta'ala itu bersifat dengan sombong, takabur, al-mutakabbir. Tuhan yang maha sombong. Pasal apa? Semua dia punya. Kita tak boleh sombong pasal apa yang kita punya. Ini isu ini dulu pernah meletup, dulu orang tak faham. Allah Ta'ala sombong.
kata ni dah menghina Tuhan. Menghina Tuhan pula. Sifat Allah Ta'ala yang wajib baginya, kalau kita yakin, itulah orang yang beriman. Adapun sifat Allah Ta'ala al-mutakabbir, maha sombong itu, kalau kita kata tak boleh kata Tuhan sombong. Habis nak kata Tuhan merendah diri, tawaduk. Oh, itu hamba pula. Udah menyamakan Tuhan dengan hamba, itu tak betul. Dia jadi kafir langsung. Sebab itu wajib orang yang beriman beriktikad Allah Ta'ala bersifat dengan takabur, sombong, bongkar. Sebab semua dia punya. Kemudian sebab yang lain, dia membawa kepada penyakit takabur. Mengira nikmat yang diperolehinya akan kekal dan tidak akan lenyap. Kadang-kadang yang menjadi penyebab takabur ialah kerana mengira bahawa nikmat yang diterimanya itu akan kekal dan tidak akan lenyap. Dia ingat nikmat itu kekal, tak lenyap. Sebab itu tuan-tuan, sunat kita pergi ziarah orang-orang miskin. Jangan tunggu orang miskin datang, kita pergi ke rumahnya. Dia datang malu dia. Kalau kita pergi ke rumahnya pun dia malu. Sebab itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, seorang miskin, dia pun tak tahu. Pagi-pagi tengok dah ada dah depan pintu makanan, dia pun tak tahu siapa yang bagi. So tiap pagi ada je. Dia pun berniat untuk bangun awal, untuk mengintai siapa. Elok dia bangun, intai, makanan dah ada. Jadi setiap hari dia tak akan jumpa orang yang bagi, melainkan sesudah Sayyidina Ali dibunuh pada subuh, ketika Sayyidina Ali jadi imam, dibunuh Sayyidina Ali. Besoknya dah tak ada siapa lagi yang bagi makanan. Baru dia tahu rupanya Sayyidina Ali yang bagi. Jadi seorang khalifah dia tidak gaduh-gaduh masuk TV, masuk glamour. Tak ada macam itu. Sebabnya dia pun tahu rakyat dia ini kalau dibagi secara terbuka, malu kawan tu. Sebab orang miskin tu ada yang punya maruah yang tinggi, dia tak mau orang bagi. Tapi kalau bagi diam-diam, dia pun tak tahu siapa bagi, dia ambil lah. Macam kes tadi. Sebab itu tidaklah semua keadaan orang miskin itu wajar kita bagi dia secara terbuka. Ada beberapa individu yang kita kenal pasti, dia ni tak boleh bagi. Dalam majlis jangan panggil nama dia. Dalam list ada nama dia. Dalam list, dalam senarai itu nama dia ada. Tapi dalam majlis, dalam program jangan panggil nama dia. Habis program nanti hantar ke rumah dia. Itu dia ambil. Dalam majlis minta maaf, dia tak ambil. Ada orang yang begitu. Dan orang seperti ini lebih mulia. Jadi ini sebabnya sunat kita ziarah orang miskin, orang sakit. Bila kita ziarah orang sakit, baru kita teringat, aku pun ada kemungkinan sakit macam itu. Baru kita terasa. Kalau habis kerja kita main badminton, habis kerja main bola, itu aja, tak tahu peduli tak. Akhirnya kita tak tahu. Satu hari nanti kita tumbang tengah padang, sakit jantung. Sebelumnya kita tak sempat menyedarkan diri sendiri sebab kita tak sempat ziarah orang lain. Kita menghiraukan kita saja. Hal ini bila lupa tentang nikmat yang Allah anugerahkan tadi, disebabkan ada sebahagian orang yang memperolehi nikmat dunia. Lantas dengan nikmat tersebut, dia mengira bahawa nikmat itu akan kekal dan tidak akan hilang daripadanya. Jadi kalau kita tak pedulikan orang lain, kita tak perasan nikmat itu akan kekal. Tapi bila kita tengok, kita ziarah orang sakit sebagai contoh, kita sendiri akan terasa. Satu hari aku pun akan sakit OBD juga. Tengok tiup masuk mulut. Dia tengok tiup masuk mulut orang tu, baru kita terfikir satu hari nanti mungkin tiup itu pun masuk mulut dulu.
Tapi kalau kita tak tengok, tak ziarah, tak adalah perasaan tadi, tak timbul kesedaran tadi. Kita tak merasai nikmat sihat yang Allah Ta'ala anugerahkan. Anggapan ini, bila dia beranggapan nikmat itu akan kekal, tak hilang-hilang. Anggapan ini berterusan dengan timbulnya rasa takabur dan merasa lebih tinggi daripada hamba-hamba Allah yang lain. Sebagaimana kata si pemilik dua bidang kebun tadi ni kepada temannya yang mukmin. Dia ada dua kebun. Anggur pun dia punya, tamar pun dia punya. Ialah projek semua, harta semua dia punya. Tajikistan dia punya, Pakistan dia punya, Kelantan semua dia punya. Dia lupa orang sebelah menyebelah, dia lupa. Sebab itu sambungan daripada ayat tadi dalam surah Al-Kahfi, Tuhan sebut tentang kisah dua orang yang tadi ni. Yang seorang Tuhan anugerahkan nikmat, yang seorang lagi ni sedikit nikmat yang Tuhan bagi. Sombong orang yang dapat nikmat banyak. Aku kira kebun ini tidak akan punah selama-lamanya. Dan aku kira saat kiamat tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, akan kutemukan yang lebih baik daripadanya sebagai gantinya. Dia kata kalau aku mati pun, Tuhan akan bagi aku nikmat apa ini juga. Kalau orang miskin, matilah itu miskin juga. Ada yang sampai ke tahap itu, fikir macam itu. Itu sebab yang tadi itu dia dapat nikmat dan dia sangka nikmat itu kekal. Sebab yang lain yang membawa kepada penyakit takabur kerana mengungguli yang lain dalam memperolehi keutamaan. Ada kalanya yang menyebabkan takabur bagi seseorang ialah kerana dia lebih unggul daripada yang lain dalam keutamaan, atau lebih banyak melakukan keutamaan-keutamaan, misalnya dalam bidang ilmu, dakwah, jihad, pendidikan atau lainnya. Dia banyak kelas, dia banyak kelas tajwid pun dia, kelas tauhid pun dia, tasawuf pun dia, tafsir pun dia, hadis pun dia. Tengok dalam senarai jadual tu kan, tengok perang nama dia, perang nama dia lagi. Sombong, dia rasa besar diri lah. Tengok nama dia bilang, nama dia berapa kali lalu, orang punya berapa kali lalu. Begitu pula dalam pendidikan sebagai contoh. Anugerah tu boleh dibagi. Cuma kadang-kadang anugerah ni bila dibagi kepada orang yang sedia rosak hatinya, bagi anugerah lebih sombong dia. Ada juga begitu. Tapi ada orang yang bila dia diberi anugerah makin merendah diri. Sebab dia merasa anugerah ni taklah katanya sepadan dengan apa yang aku sumbangan aku sikit je. Anugerah ni dah lebih dia ni. Dia merasai kekurangan diri. Itu okey lah. Setengah tu ada yang dapat anugerah ini je. Ada juga begitu. Anugerah tokoh masjid, contohnya kita buat program kan, bagilah dia serban dengan sejadah. Ini je katanya. Takat sejadah ini aku 5-10 live boleh beli dia. Plakit pula. Sebab dia rasa semangatnya jauh lebih besar daripada anugerah yang diberi. Itu sombong kan? Ada sementara orang yang memperolehi keutamaan seperti itu yang melebihi orang lain. Lantas dia memandang orang lain dengan pandangan rendah dan hina. Semua kelebihan boleh ke dia. Suara, dia paling sedap. Kalau azan, dia paling sedap suara sedap, lafaz panjang. Ada bilal lain, budak suara tak sedap, lafaz pendek. Hayya 'alas solah tu pun 2 kali melafaz. Ini macam mana asyhadu an la ilaha illallah lagi dah 3-4 kali melafaz kan? Jadi dengan sebab kelebihan yang banyak, dia rasa seolah nikmat itu dia punya. Dia lupa Allah anugerahkan. Dia jadi sombong. Tapi kalau kita kenang balik semua yang kelebihan-kelebihan itu, sebenarnya